Assalamualaikum semua, selamat datang ke Teh Ibrahim Channel. Okey, hari ni Teh nak share dengan korang kisah uri yang tidak ditanam dengan cepat. Okey, kisah ni berlaku dekat sebuah flat, yang mana flat tu Teh rahsiakan nama, dan cerita ni dikongsi sendiri oleh kawan baik Teh. Okey, kawan baik Teh ni nama dia Alin. Alin pernah cerita kat Teh pasal jiran dia yang lambat tanam uri. Uri ni biasanya dia akan bersama dengan bayi sewaktu dalam kandungan ibu dia. So lepas bersalin, okay, uri tu akan dipisahkan antara baby dengan uri tu lah. Lepas bersalin, doktor akan bagi uri tu dekat ayah si baby tu lah supaya bawa balik and uruskan. Biasanya kalau kita dapat saja uri tu, husband ataupun sesiapa lah dia orang akan disuruh untuk uruskan, macam tanam lah. So, satu hari tu jiran dia tak sure nama apa, tapi Teh bagi nama dia Azam. So Azam, isteri dia nama Ika. Ika Teh kenal lah, cuma lelaki dia tak tahu nama apa. So si Azam ni lepas dia dapat uri tu, dia tak terus uruskan sebab dia kata dia tak tahu, sebab anak first kan. So dia telefon mak dia semua. Mak dia kata pergilah cari barang-barang untuk basuh kan. Biasanya kalau kita nak basuh uri, kita akan gunakan asam, garam, macam-macam lagi lah cara kan. So Azan ni bagi alasan, dia kata flat dia ni tak ada tanah, sebab duduk KL kan. So mak dia cakap tak apalah, nanti lepas bini dia bersalin ni, Ika bersalin, bawa balik kampung lah, senang. Lepas tu doktor bagi tahu anak dia ni kuning. So di-wardedkan balik lah. So isteri dia ni macam tak boleh balik lagi lah. So kalau korang tahu, Azam bawa balik uri tu, dia letak dalam peti sejuk. Sementara nak tunggu isteri dia balik ni, nak balik kampung pula kan. So Azam ni tak uruskan uri tu. Korang tahu tak apa yang jadi? So ada kejadian yang berlaku dekat rumah dia orang tu lah. Okay, hari pertama selepas isteri dia bersalin, dia buat macam biasalah dalam rumah tu. Tapi ada satu malam tu, husband dia ni ataupun si Azam ni, dia terdengar ada sesuatu yang sesuatu bunyi lah dekat ruang dapur dia ni. So Azam ni pelik, dia duduk seorang-seorang je kan. So isteri dia masih lagi dekat hospital. So macam bunyi apa tu kan kat luar. Okey, dipendekkan cerita, Azam ni tak adalah orang lelaki kan, dia macam tak adalah takut macam perempuan kan. So dia buat tak tahu je lah. So hari isteri dia balik daripada hospital, anak dia dah okey sikit kan. So doktor suruh dia buat balik. So bila isteri dia buat balik, so dia tak balik kampung terus sebab dia nak tengok isteri dia ni okey sikit lah. Yelah lepas jahit semua kan, tak nak lah perjalanan jauh kan. Nak balik kampung tu takutlah isteri dia ada apa-apa sakit kan. So dia orang nak stay dulu. Malam isteri dia balik tu, ada kejadian yang berlaku lagi sekali. So dia orang ni berpantang, Ika ni berpantang kat ruang tamu bersama anak dia lah. Dan laki dia, Azam ni, dekat dalam bilik. So tengah-tengah menyusu anak dia, si Ika ni, dia terdengar sesuatu bunyi dekat dapur. Okay, bunyi tu kalau korang tahu, bunyi seperti orang mengunyah. So macam Ika macam bunyi apa tu kan. So waktu tu tak adalah lewat malam sangat, dalam pukul 11 macam tu je. So Ika ni pun tengok jenguk-jenguk macam tu kan. So Ika cakap bunyi apa tutup air kan. So makin lama Ika buat tak tahu je lah. Bunyi tu bila Ika biarkan, macam biarlah apa bunyi lantak kan. Makin lama bunyi tu dibiarkan, makin dekat dengan Ika. Ika rasa ni macam bunyi dekat sangat, dekat telinga dia. So Ika macam tak sedar hati, Ika rasa dah meremang. So Ika perasan baby dia mula merengek dan nangis. Nangis sambil tutup mata, macam nangis kan. Budak ni kalau dia nak nangis dia buka mata kan, tapi anak ni dia perasan macam menangis yang macam kena dera macam tu. So Ika macam tak sedar hati, and dia panggil husband dia. So Azam pun keluar. Waktu Azam keluar, dia terkejut besar, yang mana waktu tu dia terpandang ada satu lembaga warna hitam yang berdiri betul-betul dekat peti ais rumah mereka. Waktu tu dia macam benda tu kan.
So Ika rasa Ika macam tak sedap hati. Dia kata, abang, Ika rasa Ika tak sedap badan. So husband ni rasa ada seperti macam ada gangguan macam tu lah. So waktu tu Azam ni macam tengok lagi sekali kat peti ais dia dah tak ada. And then Azam pun buka surah, tak tahulah surah apa, Al-Quran lah kan, kat YouTube. And then tenangkan wife dia dengan anak dia. And then anak dia ni dia masukkan dalam bilik. Okay, waktu tu dia pindahkan Ika dalam bilik sekali lah. Okay, dalam pukul 2-3 pagi macam tu, ada satu bunyi dekat ruang tamu diorang, macam ada orang tarik-tarik kerusi. So gangguan tu pernah diorang dengar lah, sebab rumah flat kan mungkin ada bunyi-bunyi orang tarik macam tu. So diorang macam tak apalah, kita dah biasa dengar. Tapi malam tu lain tau. Ika rasa seperti ada sesuatu yang mengganggu dia. Waktu Ika tidur tu, Ika rasa seperti ditarik-tarik kan. So Ika rasa kenapa macam lain macam. So dia pun call mak dia pukul 3-4 pagi macam tu. Call mak dia, dia tanyalah tips, takutlah kena meroyan ke apa kan. So mak dia tanya pasal uri. Dia kata, uri dah tanam belum? Orang tua kan dia akan partikular sikit bab-bab macam tu kan. So dia kata, tak tahulah, nanti tanya Azam esok. Keesokan harinya, dia dapati anak dia ni demam dan nampak kebiru-biruan macam tu lah. So dia orang ni macam tak sedap hati, and then nak bawa ke hospital lah. So satu hari baby dia menangis tak henti-henti. Dan malam tu, okay, Azam bagi tahu sebenarnya Azam banyak kali kena tindih. So waktu tu Azam rasa tak sedap hati lah. So Ika ni tanya, you dah tanam ke belum uri anak? So dia kata belum lagi. So dekat situ Ika bagi tahu, mak ada cakap semalam, kalau rumah kita memang ada gangguan, kalau kita letak benda-benda macam tu kat dalam rumah kita, benda-benda yang macam ni, gangguan-gangguan macam ni akan terkena dekat ibu besar berpantang dengan baby kecil. Dan baby kan mudah nampak, dia kata. So Azam dah mula takut tau. So malam tu, bukan malam, pagi tu Azam call kawan dia. Dia tanyalah cara nak tanam uri dekat KL kan. So dia call kawan dia. Dia kata, kau ambil uri tu, kau basuh dulu, and then pergi minta izin tanah dekat masjid ataupun surau lah. So kawan dia datang, tolonglah si Azam ni kan. So malam tu dia orang tak balik lagi kampung sebab keadaan Ika tak berapa nak elok sikit. Dia kata luka jahit tu sakit lagi. Dia kata nak stay dulu rumah. Then malam tu alhamdulillah Ika bagi tahu baby dah okey. And then baby pun dah tak demam, sebab kalau baby demam doktor kata pun dah tak boleh bagi ubat, cuma dab-dab dengan air macam tu je lah kan. So keadaan malam tu Ika bagi tahu okey lah, tak adalah jadi macam semalam. So Ika rasa mungkin kejadian berlaku yang kat rumah dia ni mungkin disebabkan uri tu. Dan itulah, kalau korang ada anak kecil ataupun bakal bakal menimba anak nanti, jangan buat macam Azam dan Ika ni. Kalau dah lepas bersalin tu, teruslah uruskan. Jangan simpan peti ais. Sebab kadang-kadang dengarlah orang tu kata efek kat baby. Tapi tak tahulah betul ke tak. Tapi seeloknya uruslah secepat yang mungkin. Sebab benda tu kan, faham tak, organ. So dia tak bolehlah buat macam tu. Jin ataupun syaitan kan suka benda-benda macam tu. Okay. So itu saja daripada Teh. Ingat, uri jangan simpan dalam peti ais, terus uruskan dan simpan ataupun tanamlah di tempat-tempat yang diajar oleh ustaz macam mana cara penyimpanan supaya tak berlakunya benda-benda yang tak diingini. Okay, jumpa di next content. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni Teh nak unboxing satu barang daripada For Living Enterprise. Ni adalah barang hiasan. Sebelum tu Teh tak bagi tahu dululah. Korang kena tengok video Teh ni sampai habis. Okey, dalam waktu yang sama sebenarnya Teh ada satu bilik nak jadikan bilik kosong ni sebagai bilik tengok TV, ruang tamu untuk bahagian belah atas lah. So sekarang ni kalau korang tengok, Teh tengah pasang wallpaper. Sekejap lagi Teh akan unboxing barang ni. Kena tengok sampai habis lah. Okay guys, ni jom kita unboxing barang apa ni.
Tak sabar dia nak tengok. Nanti lepas kita tampal wallpaper, lepas wallpaper dah siap, kita akan lekatkan frame gambar ni. Cantik kan? Okay guys, dah siap pun bilik yang Teh nak tunjuk kat korang ni. Okay, susah jugalah nak pasang wallpaper dari pagi tadi sampai malam Teh buat. Susah nak tampal wallpaper ni. Dan Teh sempatlah cat-cat sikit, cuma tak sempat nak buat video masa Teh nak cat tu. Okay, tapi sebenarnya Teh nak tunjuk dengan korang. Ini frame yang Teh buka hari tu. Nampak tak premium gila? Teh suka gila sebab dia nampak macam menarik kan? So kalau korang nak dapatkan juga, korang boleh tekan link kat bawah tu and beli sekarang, okay?